negara yang kecil gini kan, dengan penduduk yang tak begitu ramai kan, dari segi ekonomi misalnya perbelanjaan tentu lebih ekonomik saya rasa kalau kita ada satu hanya daripada yang berlaku adalah jumlah subsidi besar yang memberikan manfaat kepada golongan kaya. Keterlanjuran lalu dalam pemusatan isu subsidi juga mengakibatkan hutang dan liability negara menjangkau 1.5 trilion atau 82% kepada KDNK. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah Raja-Raja Melayu. Rupanya jumlah Sultan Melayu yang cukup banyak pernah dipersoalkan oleh politikus Malaysia. Sebab Malaysia adalah negara kecil. Jumlah raja yang banyak jelas merupakan pemborosan. Selain itu pernah dipersoalkan juga penggunaan bahasa istana yang terkesan kurang manusiawi. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Malay Rulers Regulation or Reform, Senator Syekh Hussein Ali menafikan cadangan beliau untuk merombak bahasa istana akan membawa kepada kerangka liberalisasi kesamaratan mutlak yang akhirnya membawa kepada penghapusan sistem beraja. Katanya beliau tidak pernah membuat cadangan seumpama itu. Dalam buku ni saya tak ada mengatakan sistem beraja itu harus dihapuskan. Walaupun saya kemukakan pendapat kan, mengatakan mengapa perlu 9 raja kalau kita hendakkan simbol kan, hendakkan simbol perpaduan ya, simbol kekuasaan. Mengapa tidak satu raja dan mengapa 9 kan? Diminta menghuraikan cadangannya, ini jawapannya. Buat negara yang kecil gini kan, dengan penduduk yang tak begitu ramai kan, dari segi ekonomi misalnya perbelanjaan tentu lebih ekonomik saya rasa kalau kita ada satu hanya daripada 9 kan. Dan dari segi perpaduan saya rasa kan satu itu boleh jadi tumpuan perpaduan seluruh bangsa dan negara kan. Bekas timbalan Presiden PKR ini juga mempertahankan kenyataan awalnya yang mahu bahasa istana dikaji semula kerana merendahkan martabat rakyat dan juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya tidak ada pandangan yang misalnya keras terhadap perkataan beta dan sebagainya kan. Tapi banyak orang tak tahu ada setengah-setengah perkataan yang sebenarnya boleh menghinakan diri orang biasa itu sendiri kan. Kita ambil misalnya itu batik. Batik antara lain, batik itu berarti anjing kan. Jadi berartilah kalau kita katakan batik kan, seolah-olah kita merujuk pada kita sebagai anjing. Ini terlalu hina kan. Dan misalnya menjunjung duli. Duli ini tapak kaki yang penuh dengan debu kan. Dan junjung duli itu arti kita menghinakan diri seolah-olah kita menjunjung tapak kaki seseorang kan. Dan orang tak merasakan ini menghinakan kerana kebanyakan orang tak tahu maknanya. Kalau tahu maknanya lainlah kan. Kemudian menyembah bagi saya lah kan. Kita sembahnya Allah. Sambil melahirkan rasa kesal kerana setengah pihak tidak membaca keseluruhan buku berkenaan tetapi membuat ulasan, Syekh Hussein Ali turut mencadangkan penggunaan beberapa perkataan dalam pertuturan harian dikaji semula. Tak perlulah kan, tak perlu kan. Kalau dah haji itu yang mulia diri Tuhan mulia kan, bukan kerana serban dia tetapi kerana amalan dia. Ya, kalau amalan dia misalnya bertentangan dengan agama, walaupun haji dia, walaupun serban dia besar melilit kan, tak ada artinya. Tapi orang panggil dia Tuhan juga. Sebelum ini, Gabungan Penulis Nasional GAPENA dan Ikatan Muslimin Malaysia ISMA melahirkan kebimbangan saranan mengkaji semula bahasa istana akhirnya akan membawa kepada penghapusan sistem beraja di negara ini. Buku The Malay Rulers Regulation or Reform setebal 86 halaman itu diterbitkan oleh SIRD Kuala Lumpur dan dilancarkan di Petaling Jaya oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Begitulah guys pandangan seorang politikus Malaysia mengenai Raja-Raja Melayu.
Selanjutnya, kita akan simak pendapat dia mengenai sikap feodal kaum Melayu. Hal ini juga berkaitan dengan keistimewaan Melayu yang akhirnya hanya melestarikan politik perkauman di Malaysia. Yuk kita lanjut ya. Sebahagian besar orang Melayu yang mentaliti mereka adalah konservatif. Dan mentaliti ini adalah dipengaruhi terutama sekali oleh pandangan atau sikap feodal dan pandangan atau sikap perkauman. Saya tidak mengatakan semua orang bersifat begitu. Tapi sebahagian besar orang Melayu sekarang ini bersifat demikian. Ini tertanam dalam mentaliti kita. Membuatkan sifat feodal itu membuatkan kita sentiasa tunduk pada kuasa raja. Tentang perkauman pula, kita dapati bahawa walaupun orang Melayu paling ramai di sini, negara ini, mereka mempunyai kuasa politik, akan tetapi malangnya mereka sentiasa dalam keadaan seolah-olah ketakutan. Ketakutan diancam oleh golongan yang minoriti dalam negara ini. Dan oleh kerana itu, mereka kadang-kadang, pemimpin mereka kadang-kadang terutama sekali terkapai-kapai untuk mencari jalan macam mana nak memberikan kekuatan pada golongan mereka dan juga kepada diri mereka sendiri. Itu sebab mereka gunakan perkauman. Itu sebab mereka gunakan agama. Masalah yang bertambah buruk sekarang ini. Dan sekarang ini ada pula misalnya soal ICRD ataupun ada soal Statut Rom ini, dan mereka gunakan ini bukan saja untuk memperkuatkan kedudukan raja, tetapi memperkuatkan diri mereka sendiri. Kerana raja itu dianggap sebagai seorang yang mewakili ketuhanan Melayu. Bukan saja kedaulatan diri mereka sendiri, tapi ketuhanan Melayu. Jadi kalau ketuhanan Melayu itu ditunjukkan, diagungkan, maka raja dinaikkan. Dengan sendirinya ada golongan Melayu yang perkauman yang suka supaya perkara ini diketengahkan. Apa dah? Kita ambil misalnya Tengku. Tengku ada darah Siamnya. Ya. Mahathir ada darah Indianya. Satu ketika dulu saya dengan Mahathir dalam platform di universiti lah bercakap. Dia kata ini Syed Hussein tidak ada hak untuk bercakap tentang orang Melayu, nasib orang Melayu, kerana dia keturunan Arab. Itu saya akui, memang ada keturunan saya kan. Tapi saya jawab, saya tak nak sebut tentang asal usul lah kan. Tapi kalau saya cakap, lagi tak ada hak Mahathir sebab keturunannya. Sebab saya banyak lapis, dia satu lapis saja. Itu belum lagi kita cakap tentang, saya dah cakap tentang diri saya. Kita cakap tentang Anwar tu kan. Dari segi undang-undang dan perlembagaan, asal beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu, dan menganuti kebudayaan Melayu, maka Melayulah dia. Ya, itu dari segi perlembagaan. Jadi pernah tak dengar nama F.F. Shepherd? Dia pernah jadi British Advisor di Negeri Sembilan. Dia Islam. Isteri dia Melayu, dia cakap Melayu selalu. Kadang-kadang dia pakai sarung dekat rumah. Jadi dengan sendirinya dia boleh mengakui aku Melayu. Ini orang putih ni. Begitulah guys masalah Melayu dan keistimewaan Melayu. Persoalan tersebut masih relevan hingga sekarang. Nyatanya orang Melayu Malaysia masih bingung mencari identitas. Profesor Malaysia bahkan sampai mengais-ngais budaya di Nusantara di luar wilayah Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.